Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Salam Malaysia Prihatin. Saya Luqman Hakim bin Harun, pensyarah daripada IPG Kampus Al-Muhas, Seras Kuala Lumpur. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang berada di luar sana, pada hari ini IPG Kampus Al-Muhas di bawah Pusat Kecemerlangan Kemahiran Berfikir KEBAT akan menganjurkan satu bicara, iaitu bicara pengalaman atau perkongsian pengalaman siswa guru IPG Kampus Al-Muhas bersama dengan tuan-tuan. Okey, pada hari ini sebenarnya kita rasa bertuah kerana kita dapat bersama-sama dengan bekas pelajar daripada IPG Kampus Al-Muhas di bawah Pusat Kecemerlangan Kemahiran Berfikir KEBAT IPG Kampus Al-Muhas di bawah satu tajuk, iaitu bagaimana ingin memberdayakan kemahiran berfikir. Baik, tanpa melengah lagi, saya akan memperkenalkan ketiga-tiga panel itu. Yang pertama, panel yang pertama iaitu saudara Muhammad Azim bin Miswan yang berurusan TESEL daripada SK Taman Melati, Jalan Melati 2, Setapak, Kuala Lumpur. Selamat datang saudara Azim. Dan panel kita yang kedua iaitu saudari Aidatul Fatinah Salim daripada SK Pekan Sipitang, Sabah, daripada jurusan ataupun kursus pendidikan khas masalah pembelajaran. Dan yang ketiga iaitu saudara Muhammad Azhar Nazuki yang merupakan bekas jawatan kuasa pelajar merangkap JU Muda di Sekolah SK Putrajaya Persin 16. Okey, ketiga-tiga panel saya ucapkan selamat datang dan salam Malaysia Prihatin. Baik, ketiga-tiga panel ini adalah merupakan bekas pelajar IPG Kampus Al-Muhas atau siswa guru Kampus Al-Muhas yang kita telah bimbing serta didik mereka bagaimana ingin memberdayakan kemahiran berfikir KEBAT ini di sekolah. Saudara-saudari, tentu sekali saudara-saudari mempunyai pengalaman tersendiri, terutama dalam era pandemik COVID-19 ini. Bagaimana saudara-saudari menjalankan atau mengamalkan PDP di sekolah? Okey, untuk pertama sekali saya ingin lontarkan soalan kepada saudara Azim yang merupakan bekas siswa guru IPG Kampus Al-Muhas. Okey, soalan saya yang pertama, apakah yang dilakukan oleh sekolah sejurus pembukaan semula? Terima kasih Cik Luqman. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Yang saya hormati saudara moderator Cik Luqman, seterusnya barisan ahli panel iaitu Cikgu Azhar dan juga Cikgu Aidatul Fatinah. Mereka berdua merupakan rakan seperjuangan saya dalam KEBAT di IPG dahulu, dan alhamdulillah hari ini kita dipertemukan juga. Baiklah, saya kenalkan diri saya dahulu. Nama saya Muhammad Azim bin Miswan. Saya merupakan alumni IPG Kampus Al-Muhas, ambilan Jun 2015, dan saya merupakan pengkhususan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua dan minor adalah sejarah, dan kini saya mengajar di SK Taman Melati, Kuala Lumpur. Masa PKP ada kelas secara online di mana menggunakan aplikasi Google Classroom. Namun begitu, tak semua murid yang ada dalam kelas yang masuk, yang join group Google Classroom tu. Jadi kami berpendapat bahawa ini tak bolehlah, dan PPD dan KPM telah pun mengeluarkan arahan untuk melakukan penjajaran semula kurikulum, di mana kami mendapat template yang diberikan untuk mengikut, maksudnya untuk melihat semula RPT iaitu rancangan pengajaran tahunan, untuk kami membuat penjajaran ataupun pindaan. Oleh itu, daripada minggu yang ke-12, iaitu selepas saja kita lihat sebelum saja cuti penggal pertama, cuti pertengahan penggal pertama, iaitu kemudiannya adalah minggu yang ke-12 habis pada minggu yang ke-45. Okey, jadi apa yang sekolah lakukan iaitu kami menggerakkan minggu yang ke-12, iaitu setelah saja cuti pertengahan penggal pertama seperti dalam takwim, kami gerakkan ke minggu yang ke-26. Kerana apa? Kerana kita tahu yang sekolah akan dibuka sehinggalah bulan Disember. Jadi sehingga bulan Disember itu adalah sehingga minggu yang ke-48. Okey, pertambahan lagi 5 minggu supaya semua murid dapat menghabiskan silibus dalam masa yang telah ditetapkan.
Oleh itu, selain itu juga, guru-guru juga perlu melihat bagaimana contoh ada topik yang perlu digabungkan, ada topik yang perlu difokuskan, satu topik saja seminggu, ataupun satu minggu tu boleh dapat 2 topik sekali. Ikut pada kesesuaian. Jadi kami guru-guru mengikut panitia masing-masing melakukan perkara itulah. Adakah perubahan berlaku dalam RPH sebelum dan selepas pembukaan sekolah? Baik, terima kasih Cik Loman. Soalan kedua adalah apakah perubahan RPH? Sebenarnya selepas dan sebelum tidaklah banyak beza. Masih ada berbagai banyak section dia. Cumanya yang membezakannya adalah aktiviti yang dilakukan. RPH tak sama, maksudnya template RPH yang sama, cuma aktiviti yang berlainan. Sebelum ini, sebelum PKP, sebelum COVID-19, kami guru-guru banyak melakukan aktiviti berkumpulan, iaitu kerana sekolah saya merupakan sekolah TS25 dan kohort ketiga yang tahun terakhir, maka kami perlu mengaplikasikan apa yang ada dalam TS25 lah, dan kami juga dan banyak aktiviti berkumpulan dijalankan. Jadi setelah saja COVID-19, pelbagai SOP perlu diikut dan murid perlu menjaga penjarakan fizikal. Oleh itu, aktiviti berkumpulan semakin berkurangan. Dan apa yang contoh macam kelas saya, apa yang saya buat adalah saya akan banyakkan aktiviti berpasangan. Sebab bila berpasangan hanya jarak 1 meter, itu sebelah dengan sebelah lah, bersebelahan, dan tidak melibatkan banyak pergerakan, yang sebelah sajalah. Dan jika berkumpulan, saya hanya akan buat 4 orang dalam satu kumpulan, iaitu hanya duduk di tempat masing-masing, dan kumpulan tu adalah bersebelahan saja, tidak pun jauh lah. Jadi aktiviti yang saya nampak perubahan dalam bentuk RPH yang saya nampak sangat ketara adalah aktiviti yang dilakukan lah. Dulu banyak berpusatkan murid, itu murid mencari, maksudnya murid berkumpulan, banyak aktiviti berkumpulan, banyak aktiviti yang melibatkan kepada pergerakan, dan kini aktiviti tersebut semakin berkurangan lah. Cuma guru macam saya perlu lebih kreatif untuk membuat aktiviti yang lebih menarik kepada murid walaupun di tempat masing-masing. Kerana mereka ni duduk dalam macam exam peperiksaan, iaitu ada satu meja. Jadi sukarlah bagi mereka kalau mereka nak buat aktiviti secara berkumpulan. Oleh itu guru-guru perlulah lebih kreatif dalam merancang RPH yang telah ditetapkan, mengikut SOP yang telah ditetapkan. Bagaimanakah cara untuk mengaplikasi kebat yang saudara-saudari telah pelajari ataupun telah mengikuti kursus di IPG Kampus Ilmu Khas, dan bagaimana saudara mengaplikasikan PDP itu kini? Okey, dipersilakan Saudara Azim. Pertama sekali, saya masih menggunakan peta-peta writing yang telah dilatih kami dulu di IPG. Kerana di sekolah kini mereka sudah sangat terbiasa dengan peta writing, jadi saya masih menggunakan peta writing seperti contoh di sini. Dan selain itu juga saya juga menggunakan Bloom's Taxonomy, iaitu aras untuk bertanyakan soalan kepada murid, di mana murid-murid diberikan satu aras di mana mereka perlu jawab, dan juga tahap penguasaan mereka lah. Itu sajalah. Okey, terima kasih kepada Saudara Azim atas perkongsian itu tadi. Dan di sini bahawa kita dapat lihatlah bahawa beberapa perubahan PDP ataupun PDPC di sekolah, namun begitu tidak lari daripada sukatan asalnya, tetap masih dijalankan walaupun melalui online dan sebagainya. Namun begitu PDP tetap diteruskan. Okey, terima kasih. Seterusnya saya ingin melontarkan soalan saya kepada panel yang kedua, iaitu Saudara Nur Azhar. Okey, Saudara Nur Azhar, baik, bagaimanakah saudara mengaplikasikan bagaimana saudara mengaplikasikan kemahiran kebat kepada pelajar-pelajar atau murid-murid di sekolah saudara, dan boleh tak kongsikan pengalaman tersebut kepada kami, terutamanya kepada guru pelatih yang akan menjalani praktikum dan juga yang begitu intensif serta yang akan keluar mengajar selepas ini. Baik, terima kasih diucapkan kepada Encik Loman sebagai moderator kita pada hari ini. Baik, soalan yang ditujukan ialah bagaimana mengaplikasikan PDPC Kebat kepada murid-murid di sekolah
saya supaya dapat dikongsi dengan siswa guru. Baik, kita melihat pada kondisi semasa sekarang yang mana PDBC ini sebenarnya sudah berubah daripada sebelum hadirnya pandemik yang kita lalui sekarang ini, iaitu COVID-19 ini. Saya melihat PDBC Kebat ini sebenarnya perlu diubah suai, iaitu apa yang saya laksanakan sekarang. Kita tahu murid-murid tidak boleh berkongsi alat, murid-murid tidak boleh dalam grouping ataupun dalam kumpulan, dan murid-murid juga perlu didedahkan dengan cara penjarakan sosial ataupun penjarakan fizikal sekarang yang kita panggil. Jadi saya fikir yang mana PDBC yang dijalankan dalam kelas sekarang ini lebih bertumpu kepada hands on, yang mana mereka membuat kerja sendiri, namun kita boleh terapkan elemen integrasi antara murid, iaitu interaksi di antara mereka tanpa merubah keadaan ataupun kedudukan mereka. Contohnya apa yang saya buat, saya menerapkan satu elemen, iaitu elemen kolaboratif ini, yang mana mereka akan mengajar antara satu sama lain, iaitu saya buat reciprocal, iaitu secara pairing ataupun berpasangan lah, murid A dan murid B, dan mereka akan diberikan satu tugasan, iaitu contohnya saya beri ingat semula satu situasi, iaitu kalau kita ambil subjek pendidikan jasmani, apakah kepentingan otot-otot utama terhadap tubuh dalam aktiviti fizikal, contohnya begitu soalannya. Jadi mereka akan senaraikan, dia akan tulis satu persatu ni, dan kemudian mereka akan mengajar ataupun memberikan informasi kepada rakan mereka di sebelah ataupun di belakang untuk sebagai satu aktiviti untuk berkongsi ilmu. Jadi pada masa itu dia seakan-akan berkumpulan, namun kita tidak merubah kedudukan mereka daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Mereka hanya berada di tempat mereka, dan akhirnya mereka dapat berkongsi bersama apakah yang ingin mereka capai dalam pembelajaran pada ketika subjek saya dijalankan. Jadi ini merupakan satu PDBC yang mana mereka diberikan tugasan berpusatkan kepada murid, namun masih berteraskan kepada arahan guru agar mereka tidak berada terlalu dekat untuk menjaga ataupun menjagalah penjarakan fizikal di antara satu sama lain. Seterusnya, pada pandangan saudara, bagaimanakah guru terlatih yang sedia ada dapat menerapkan elemen kebat dalam pelajaran mereka? Baik, pada pandangan saya, bagaimana guru-guru sedia ada, guru-guru yang terlatih sedia ada ini melaksanakan kebat. Saya melihat kepada yang paling dekat dengan saya di sekolah saya sendiri, iaitu sekolah saya merupakan sekolah Lestari STEM, dan kami merupakan executive consultant bagi sekolah-sekolah di wilayah Persekutuan Putrajaya. Jadi pada minggu ini kami telah melaksanakan projek STEM, iaitu melibatkan murid tahun 2 sehingga ke tahun 6, dan saya terlibat secara langsung bagi projek baik tahun 2 dan tahun 5. Dan saya tertarik dengan projek tahun 5 yang mana menerapkan dipengerusikan ataupun dikelolakan oleh panitia pendidikan jasmani, namun diintegrasikan dengan subjek sains. Dan saya melihat guru-guru menerapkan kebat ini melalui PBL, iaitu Project Based Learning, iaitu pembelajaran berasaskan kepada projek, dan guru-guru memberikan penerangan bagaimana murid-murid hendak menjalankan projek tersebut. Jadi macam mana guru-guru menerangkan, guru-guru memberi taklimat kepada murid ini, guru-guru memberikan template ataupun satu borang yang perlu diisi oleh murid dalam masa sebulan. Contohnya mereka akan mengisi apakah BMI mereka, kadar nadi sebelum dan selepas aktiviti tersebut, dan ada mengambil kira prinsip FITT, iaitu fitness, frekuensi, intensity,
time dan type. Jadi hal ini menunjukkan bahawa guru-guru sebenarnya dapat melaksanakan satu project based learning yang mana merupakan tahap yang agak tinggi, iaitu yang tertinggilah kalau kita ambil dalam TP, iaitu tahap penguasaan murid. Jadi sekiranya murid berjaya melaksanakan projek ini, mereka akan dapat TP, iaitu tahap penguasaan yang tertinggi lah, iaitu band 6. Jadi saya melihat guru-guru sebenarnya sudah menguasai dan dapat melaksanakan kebat ini dengan cukup baik di sekolah. Dan selain itu, saya dapat melihat juga guru-guru terlatih ini mereka menerapkan mind map peta minda, iaitu peta pemikiran I think di sekolah, dengan mana pelaksanaan I think ini walaupun nampak kecil, kan, nampak mungkinlah dia tidak terlalu besar, namun sebenarnya kita menerapkan bagaimana murid berfikir. Jadi murid berfikir dengan lebih teratur, sebab kita tahu murid sebenarnya dia bijak. Dia tahu macam mana nak tackle soalan, dia tahu macam mana nak mendapatkan jawapan. Namun kita nak mengajar murid itu kaedah untuk berfikir dengan lebih teratur, dengan sistematik. Jadi guru-guru di sekolah menggunakan peta pemikiran IT ini sebagai satu alat, sebagai satu wadah untuk kita ajar, untuk kita didik anak-anak ini supaya mereka dapat berfikiran dengan lebih teratur, mereka dapat berfikir dengan lebih sistematik. Contohnya kita nak tahu sebab dan akibat, kita menggunakan peta pelbagai alih. Contohnya di situ, itu merupakan satu kaedah yang paling mudah untuk guru terapkan di dalam kelas, dan pada masa yang sama memberi impak yang amat besar kepada murid, iaitu cara untuk murid berfikir, kaedah untuk murid berfikir dengan lebih baik. Okay, terima kasih kepada saudara Nur Azhar atas perkongsian itu tadi. Dan kita lihat bahawa apa yang diutarakan oleh saudara Nur Azhar tadi banyak membicarakan tentang pengalaman beliau dan bagaimana beliau mengaplikasikan kebat dalam PDPC di sekolah beliau. Walaupun berada lokasi, berada tempat dengan kita, maka apa yang kita boleh katakan bahawa pendidikan perlu diteruskan atau seharusnya diteruskan walaupun apa cara halangan yang datang. Okey, seterusnya saya ingin melontarkan soalan kepada panel yang ketiga, iaitu saudari Aida, ya. Yang mana saudari Aida datang daripada Sabah, sekolah di Sabah, yang mana beberapa soalan ingin saya pertanyakan kepada saudari, ya. Okey saudari, bagaimanakah anda mengenakan atau menyesuaikan aktiviti kebat kepada murid pendidikan khas masalah pelajaran, di mana saudari merupakan bekas siswa guru daripada pendidikan khas dalam jurusan masalah pelajaran. So bagaimanakah aktiviti kebat ini dapat saudari adaptasikan atau aplikasikan kepada pelajar pendidikan khas yang mempunyai masalah pelajaran? Dan apakah cabaran yang dihadapi dalam usaha membimbing murid-murid pendidikan khas melaksanakan aktiviti ataupun mengamalkan kebat semasa PDPC? Silakan saudari. Terima kasih Encik Lokman atas soalan itu tadi, bagaimana saya mengendalikan. Saya mengikut pengalaman saya dan juga latihan yang telah diberikan di IPJ Kampus Ilmu Khas, sebab dahulu saya ialah jurulatih muda JU kebat ni lah di IPJ Kampus Ilmu Khas. Saya kerap melakukan menggunakan gallery work dalam PDPC kerana memberikan kebebasan kepada murid untuk bergerak di sekeliling kelas. Ini saya pernah buat sebelum berlakunya pandemik COVID-19 ni lah. Mereka bergerak di sekeliling kelas dan memberikan notes, kan, gallery work tu. Semestinya dalam aktiviti tersebut saya membentuk kumpulan-kumpulan murid di dalam kelas
kelas pendidikan khas tidak ramai, dan kelas paling ramai yang saya ajar ialah seramai 11 orang tahun 4 bahasa Inggeris. Pada awalnya saya perkenalkan acara tersebut kepada murid. Murid memang macam blur, macam apa ni cikgu, keliru, macam kita buat apa ni cikgu, kita mau PJ kah, kita mau menari kah. Tapi apabila saya kerap dalam kali kedua, kali ketiga, mereka sudah faham. Bila saya kata okey, kita akan buat gallery walk hari ni murid-murid, mereka pun semangat. Dia dah tahu dah. Mula-mula saya bentukkan mereka kumpulan, tapi setelah kali kedua, kali ketiga tersebut, murid boleh memilih sendiri dan juga boleh membentuk kumpulan mereka. Jadi sebenarnya dalam pendidikan khas ni, kalau murid saya, mereka ada autism kan, mereka ada lembam, tapi alhamdulillah mereka boleh melakukan aktiviti gallery walk ni sambil belajar bahasa Inggeris bersama. Jadi kita akan tengok gambar-gambar ni. Okay, Mandy tanya. Ini juga salah satu cara atau usaha saya untuk mengadaptasikan kebat dalam PDPC pendidikan khas dengan memberi peluang pada murid-murid mengaplikasikan ucapan yang telah kami pelajari dalam PDPC lah. Aktiviti ini untuk subjek bahasa Inggeris tahun 4. Mereka memberi greetings and exchange greetings. Jadi kita boleh lihatlah mereka yakin di situ. Cabaran dalam melaksanakan kemahiran berfikir aras tinggi, terutamanya bagi saya pendidikan khas lah, murid pendidikan khas, iaitu yang pertama kepelbagaian murid pendidikan khas. Jadi, kepelbagaian kategori murid di dalam kelas. Walaupun mungkin kategori yang sama, contoh autism, tapi tidak semua autism tu sama. Tipikal kata orang. Mereka berbeza-beza. Ada yang agresif, ada yang pasif, ada yang verbal, ada yang non-verbal. Dan begitu juga untuk murid kategori lain. ADHD, syndrome Down, ada yang boleh bercakap, ada yang sehingga umur 8 tahun pun masih belum jelas butir-butir kata kan. Jadi cabarannya yang pertama ialah dalam kita mahu menilai sejauh mana kemahiran berfikir aras tinggi itu telah dicapai oleh murid pendidikan khas, kerana kepelbagaian kategori. Dan yang seterusnya, cabarannya ialah bagi saya, guru sendiri, untuk menyediakan bahan bantu mengajar dan juga bahan bantu mengajar yang sesuai untuk kepelbagaian murid itu tadi. Dan seterusnya, masa tu bukanlah kata tidak cukup masa, tapi apabila macam dalam murid pendidikan khas ni, kadang-kadang ada murid tu mood dia tidak menentu. Mungkin minggu ni dia kurang tidur, jadi dia akan beri kesan kepada pembelajaran di sekolah. Dan apabila memberi kesan kepada pembelajaran di sekolah, mungkin menangis, tantrum, ataupun tiba-tiba terlalu pasif. Jadi ia akan mengganggulah perjalanan PDPC yang kita sudah rancang dengan baik, insyaAllah dengan baik. Ada BBM-nya, soalan-soalan yang cikgu mahu lantarkan. Tapi berlaku sebegini. Benda ni kalau murid pendidikan khas boleh berlaku lah dalam 5 hari persekolahan tu, mungkin berlarutan emosi murid tu tidak menentu dalam 3, ada yang sampai seminggu. Susah lah. Itulah cabaran paling besar lah bagi saya. Sebab guru pendidikan khas akan mengurus emosi murid itu terlebih dahulu, sebab tidak mahu ada kesan yang buruk lah, kemungkinan dia mencederakan kawan kan. Jadi itulah cabaran melaksanakan kebat, membimbing murid untuk mengamalkan, memudayakan kebat dalam pendidikan dalam
PDPC. Itu je lah bagi saya. Itu je dari saya. Terima kasih. Kembali kepada Tuan Moderator. Okey, terima kasih kepada saudari Aida atas perkongsian dan juga penerangan yang diberikan kepada kita. Dan seterusnya saya ingin berbalik semula kepada saudara Azim, yang mana saudara Azim ini adalah bekas guru, pelatih atau guru siswa guru di IPG Kampung Muhas yang kini mengajar di sekolah di kawasan Kuala Lumpur ini, tentu sekali kawasan bandar yang tidak mempunyai halangan jaringan, networking dan sebagainya, tetapi berbanding dengan sekolah di Sabah tadi. Okey, saudara Azim, boleh tak apakah cara pengajaran guru kini telah bertukar semula kepada cara yang lama, di mana talk and chalk ataupun cara yang berbeza? Yang kedua, apakah cabaran utama anda sebagai guru yang mengajar pada masa kini, terutamanya bahasa Inggeris, terhadap pelajar-pelajar yang dalam masalah ataupun dalam norma baru ini? Dan yang ketiga, adakah anda rasa kebat ini masih relevan pada ketika ini untuk diaplikasikan dalam bilik darjah, terutamanya dalam era pandemik COVID-19 ini? Silakan saudara Azim. Baik, terima kasih Cik Loman. Dalam soalan ketiga ni, soalan saya yang terima adalah cara pengajaran, adakah ianya bertukar kepada cara yang lama ataupun berbeza? Baiklah, sebelum dan selepas PKP, apa yang saya nampak ketara adalah bagaimana cara guru menggunakan pendekatan berfokuskan kepada murid ataupun berpusatkan murid. Jadi perbezaannya sangat ketara. Namun begitu, tidaklah dikatakan ianya bertukar ataupun kembali kepada yang lama, iaitu cara chalk and talk ataupun chalk and talk lah. Tidaklah begitu lama kerana murid masih lagi diberikan aktiviti. Contoh seperti saya juga mengajar sejarah di sekolah. Contoh macam subjek sejarah, saya berikan mereka tugasan yang perlu mereka bawa ke sekolah, di mana saya suruh mereka mencari informasi tentang sesuatu topik dan mereka perlu bawa ke sekolah. Dan di sekolah kami hanya berbincang dan berdiskusi tentang perkara tersebut. Jadi saya rasa tidaklah ianya bertukar semula cara lama, tidak. Kerana medium yang digunakan oleh guru juga berbeza. Contoh dulu, contohnya macam dulu guru hanya berasaskan buku teks. Tapi kini tidak. Kini lebih kepada apa yang mereka berlaku di dunia luar, mereka bawa masuk ke dalam kelas. Contoh seperti pada topik sejarah tahunan, iaitu perayaan. Yang saya juga kaitkan apakah perayaan-perayaan yang ada di Malaysia yang berkaitan yang boleh mereka bawa masuk dalam sekolah, ke dalam kelas untuk dibincangkan bersama. Untuk soalan adakah kebat masih relevan atau ada cara terkini, saya rasa kebat masih relevan. Tak kira lah ianya sebelum COVID-19 ataupun selepas COVID-19, ia sentiasa relevan. Kerana kebat ni merupakan satu cara untuk kita membina pemikiran murid, di mana kita nak murid kita berfikir aras tinggi, maka cara guru mengajar juga perlulah berasaskan kebat, iaitu berasaskan apa yang elemen dalam kebat. Kita tidak boleh lagi menggunakan cara lama di mana guru-guru yang menjadi fokus utama. Tidak, kini sangat berbeza kerana murid zaman kini mereka sangat advance, sangat keharapan. Kadang-kadang soalan yang mereka tanyakan kepada saya sukar untuk jawab kerana betul di luar kotak saya, kerana saya sudah sedia untuk topik ini, tapi mereka bertanyakan satu yang di luar masa dan topik tetapi di luar konteks. Jadi saya berfikir itu adalah apabila murid bertanyakan soalan kepada saya yang berada di luar konteks, saya beranggapan bahawa itu telah menjadikan mereka berfikir secara kritis. Kerana tidaklah seperti dulu di mana mereka bukan hanya mendengar guru bercakap, menyalin nota. Kini tidak lagi. Mereka boleh buat nota sendiri, mereka perlu mencari maklumat sendiri dan sebagainya. Jadi kebat masih relevan walaupun selepas COVID-19. Baik Cik Luqman, untuk cabaran utama saya dalam mengajar bahasa Inggeris sebagai guru permulaan, cabarannya besar. Kerana dulu semasa di maktab, kita hanya ada praktikum dan kita belajar teori. Dan kini kita perlu mengaplikasikan apa yang kita telah dilatih di maktab dahulu, di institut di IPG. Kita hanya belajar teori saja, tapi kini kita perlulah mengaplikasikannya.
Jadi kadang-kadang tidak semua benda teori tidak semua teori kita belajar dapat diaplikasikan di sekolah. Ianya juga mengikut pada kelas. Contoh, saya ada pegang 2 kelas. Jadi dua-dua kelas ni mempunyai tahap penguasaan bahasa Inggeris yang berbeza. Oleh itu, saya perlu bijak untuk berfikir bagaimana saya nak jadikan aktiviti di kelas yang ini lebih menarik, kerana kadang-kadang kelas satu kelas ni adalah sangat advance dan bahasa Inggeris mereka di tahap penguasaan yang lebih tinggi. Dan kadang-kadang aktiviti ini membuatkan mereka bosan kerana mereka rasa senang untuk buat aktiviti itu. Dan saya sebagai guru rasa macam ini tidak boleh jadi, kerana kalau mereka rasa macam bosan dan rasa macam bahasa Inggeris terlalu senang, ianya akan membuatkan mereka tidak fokus dalam kelas. Dan kadang-kadang mereka akan buat kerja sendiri dan perkara ini merupakan perkara yang serius. Kerana sebagai guru, jika kita tidak dapat perhatian murid, maka kita telah dianggap gagal. Dan jika kita tidak dapat mengawal kelas, kita juga gagal untuk mendidik. Jadi, apa yang saya lakukan adalah saya akan membezakan 2 aktiviti kepada dua tahap berbeza. Dalam satu kelas yang sama, ada juga murid yang pada tahap yang berbeza. Jadi, saya perlu contoh, saya mengajar yang sama, topik yang sama, tetapi apabila sampai di lembaran kerja mereka adalah berbeza. Baik, untuk tahap penguasaan yang tinggi, maka saya bagi lembaran kerja yang lebih kompleks kepada mereka. Jika tahap penguasaan yang sedikit rendah, yang rendah, saya juga akan memberikan satu kertas kerja ataupun lembaran kerja yang lebih mudah untuk mereka lakukan, dan saya akan memberikan banyak support kepada mereka. Dan cabaran utama juga sebagai guru permulaan di sekolah, terutama di bandar, adalah di mana kadang-kadang kita adalah bahasa yang mereka gunakan. Okey, kadang-kadang bahasa yang mereka menggunakan ni adalah bahasa yang tidak ada dalam kamus, dan semua bahasa-bahasa ni adalah bahasa-bahasa dalam game mereka main dan juga internet. Jadi kita sebagai guru perlulah sangat advance, sangat kehadapan, sangat perlu setahap dengan mereka supaya kita tahu, oh ini adalah macam mana hendak menangani masalah ni itulah. Jadi cabaran utama saya adalah, pertama adalah cara saya untuk aktiviti yang berbeza, dan juga yang kedua adalah cara saya untuk memahami murid. Ya. Okey, terima kasih kepada Saudara Azim. Nampaknya panjang lebar penerangan yang diberikan oleh Saudara Azim kepada kita semua atas perkongsian dan juga strategi-strategi yang digunakan oleh beliau dalam menyampaikan PDP kepada murid-murid beliau di kawasan bandar yang kita kira kurang bermasalah dari segi networking ataupun jaringan. Okey, seterusnya saya ingin melontarkan soalan saya kepada panel yang kedua semula, iaitu Saudara Azhar, yang mana Saudara Azhar juga berada di kawasan Putrajaya ya. Saudara Azhar, boleh tak Saudara Azhar memberi sedikit pandangan bagaimana guru terlatih yang sedia ada menerapkan elemen bagaimana pada pandangan anda untuk membantu guru pelatih untuk menerapkan elemen-elemen kebat dalam pengajaran? Yang kedua, sebagai guru baru, sudah tentu banyak perkara yang ingin anda kongsikan kepada murid anda, terutama dalam aspek kebat. Apakah konsep ataupun elemen kebat yang sering anda gunakan atau yang selalu anda gunakan bagi menarik perhatian murid-murid anda semasa PDPC? Silakan Saudara Azhar. Terima kasih diucapkan kepada Cik Oman atas soalan sebentar tadi. Baik, pada pandangan saya, bagaimana menerapkan elemen kebat dalam PDPC ini, kita melihat pada guru. Okey, contohnya ciri-ciri guru yang menggalakkan kebat ada 3. Yang pertama, berperanan sebagai pemudah cara, melibatkan murid secara aktif dalam PDPC, dan menggalakkan murid memberi pandangan dan membuat keputusan. Maksudnya di sini murid akan bergerak secara aktif dalam kelas. Contohnya, mereka yang akan diberikan pilihan untuk membuat PDPC itu, bagaimana untuk melaksanakan PDPC itu. Jadi guru ni hanya sebagai pemudah cara ataupun fasilitator. Okay, contohnya kita ambil sekarang ini, murid-murid perlu untuk
ada penjarakan sosial, namun pada masa yang sama kita berikan PDPC ataupun kita melaksanakan PDPC ini dengan cara murid itu akan membuat kerja ataupun membuat aktiviti hands on. So contohnya saya ambil yang saya telah laksanakan di sekolah, saya mewujudkan satu command iaitu arahan, yang mana contohnya yang pertama saya ambil repeat. Repeat ini mengulang. Maksudnya setelah mereka menulis satu nota ataupun mendapatkan informasi pada guru, mereka akan menulis dan mereka akan mengulang, iaitu membaca terhadap diri mereka sendiri. So mereka akan berhujah, mereka akan bercakap dengan diri mereka tanpa bercakap dengan orang lain, cakap dengan diri sendiri je. Cakap dengan diri sendiri macam mana mereka berhujah lah. Contoh, apakah kepentingan otak-otak penting kepada pergerakan manusia, contoh. So di situ mereka akan cuba untuk mencari apakah kepentingan, apakah fungsi, apakah kelebihan, apakah kekurangan, apakah yang perlu ditambah baik. So sewaktu itu dalam masa yang singkat itu mereka akan mencari sebenarnya apakah yang penting ini. Dan selepas itu mereka akan mengajar. Mereka akan mengajar rakan mereka di sebelah. Contohnya, okey, saya dan kawan saya, kita ambil CA ni lah. Oh, mereka akan mengajar. So, saya sebagai orang yang pertama ni, saya akan mengajar kawan saya. Oh, okey, sebenarnya yang pentingnya untuk kita ada otak-otak penting ni sebab ni, sekian. So, maksudnya di sini, murid-murid ini diberikan option untuk ataupun pilihan untuk mereka memproses maklumat yang mereka ada kepada rakan mereka dengan bercakap. Maksudnya mereka bukan dengar semata, mereka akan sampaikan semula kepada rakan mereka tentang apa yang mereka telah terima daripada guru. Jadi maksudnya di sini murid-murid diberikan peluang untuk bercakap, murid-murid diberikan peluang untuk berkongsi apakah yang mereka tahu. Dan pada masa yang sama, bukanlah kita bagi sembrono je mereka kongsi. Kita akan menilai dan kita akan tengok, oh sekiranya ada kesilapan, kita akan betulkan. Sebab kita sebagai guru akan pergi dekat dengan mereka untuk mendengar apakah yang mereka cakap. Sebab kita pun mesti nak check juga kan, takut lagi benda-benda yang tak betul ke mereka sampaikan. Jadi kita sebagai guru ini akan menjadi check and balance lah kepada informasi yang diberikan oleh murid tersebut kepada rakan mereka. Jadi kita melibatkan mereka secara aktif. Dan akhir sekali kita akan buat rumusan, iaitu kita akan beri volunteer lah, siapa yang nak bercakap. Oh, sebenarnya apa yang kita belajar? Sebab kita sebenarnya kita nak tengok murid ini diterima macam mana informasi ataupun ilmu yang kita telah berikan kepada mereka pada hari tersebut. Sebab aplikasi pengintegrasian antara informasi-informasi, maklumat, ilmu dan sebagainya ini sangat penting kepada murid-murid supaya mereka tahu apa yang mereka belajar dan macam mana untuk mengaplikasikan ilmu tersebut. Baik, apakah elemen yang selalu digunakan bagi menarik minat murid semasa PDPC? Baik, antara yang saya selalu guna lah, saya selalu guna iaitu elemen mengaplikasi. Mengaplikasi ni bagaimana? Okey, dalam slide, saya tengok slide kat sini dia ada beberapa cara, iaitu menunjuk cara, menggambarkan, memeriksa, melaksana, melukis, mengelas, menunjuk, menggunakan. Jadi dalam elemen ini yang paling saya selalu guna adalah menggambarkan. Okey, menggambarkan ni macam mana? Okey, saya selalu gunakan set interaksi lah. Set interaksi, murid-murid akan cuba menggambarkan semula apakah yang mereka telah lakukan. Contoh dalam pendidikan jasmani, saya nak mengajar satu topik iaitu apakah kepentingan aktiviti fizikal. Okey, jadi saya minta untuk mereka tutup mata. Okey, everyone close your eyes, tutup mata semua. Jadi mereka tutup mata. So saya ingat, okey, recall balik. Okey, ingat semula apa yang kamu lakukan pada minggu lepas. Contohnya kamu cycling ke, kamu pergi memancing ke, kamu pergi jogging ke, main bola ke dan sebagainya. So mereka akan cuba ingat semula. So ingat. Dan saya ambil itu sebagai satu cara yang mana mereka akan cuba untuk mengetahui sebenarnya apa yang mereka lakukan itu sebenarnya ada berfaedah, ada kelebihan. Jadi saya cuba mendapatkan apa yang paling dekat dengan mereka. Sebab kalau kita nak tarik minat murid ini, yang paling terbaik sekali adalah kita ambil apakah yang terdekat dengan mereka. Sebagai contohnya,
kalau kita nak mengajarkan apakah kelebihan aktiviti fizikal, so kita ambil lah sebenarnya pada minggu lepas mereka buat apa, ataupun mereka apakah hobi mereka. Sebab benda itu semuanya saling melengkapi. Sebab apa? Sebab pembelajaran kontekstual itu akan menjadi satu pelengkap kepada pembelajaran di dalam bilik darjah. Sebab kita ambil perkara yang paling dekat dengan mereka, so mereka akan mudah faham, mudah in dengan apa yang kita nak sampaikan. Jadi menggambarkan ini, sebab yelah kan, semua orang akan mudah untuk terima apa pembelajaran secara visual. Kita tunjukkan gambar, kita tunjukkan apakah situasi, dan kita minta juga untuk mereka menggambarkan semula apakah aktiviti fizikal yang bagus dalam kita menerapkan kelebihan aktiviti fizikal itu dalam kelas saya lah. Jadi inilah salah satu elemen yang sangat-sangat memang saya rasa sering digunakan. Okay, aplikasi ini sering digunakan oleh guru-guru dengan mendekatkan apakah ini yang diajar oleh guru tersebut dengan apakah pengetahuan sedia ada oleh murid. Jadi ini menjadi satu pelengkap lah. Okay, dia lengkap antara satu sama lain. Okey, terima kasih kepada saudara Azhar atas perkongsian itu tadi dan juga strategi yang digunakan bagi kebat di dalam ataupun kemahiran berfikir aras tinggi di dalam kelas yang beliau ajar. Okey, terima kasih. Seterusnya saya ingin bertanya semula kepada saudari Aida, bagaimana ya saudari mengendalikan atau pada pandangan saudari berdasarkan pengalaman mengajar di pendidikan khas atau murid-murid pendidikan khas, apakah aktiviti atau alat kebat yang sering saudari gunakan dalam PDPC? Yang kedua, PAK 21 dan kebat berpisah tiada, bagaimanakah anda memperkasakan kemahiran kebat serta memudayakan PAK 21 untuk murid pendidikan khas? Silakan saudari. Okay, terima kasih kepada Tuan Moderator Encik Luqman. Berkenaan dengan alat berfikir kebat digunakan untuk pendidikan khas, sebenarnya alat berfikir tu semua boleh digunakan dalam pendidikan khas, namun bergantung kepada tahap murid dan juga tajuklah yang digunakan. Contoh, kalau ada murid yang sekadar autism yang mild ataupun defisit intelektual ataupun kita panggil slow learner, lembam, masih boleh dirangsang. Jadi kita boleh menggunakan peta pemikiran I think, dan sekurang-kurangnya mereka memahami peta bulat, iaitu menulis definisi ataupun konsep sesuatu perkataan kan, sesuatu perkara. Namun saya pernah menggunakan peta bulat, pernah untuk tahun 4 saya mengajar KH, kemahiran hidup, tentang keselamatan di kelas, atau dan juga saya pernah juga gunakan peta bulat itu untuk murid mengisi tentang alat-alat yang berbahaya di bengkel. Jadi mereka boleh menggunakan alat-alat berfikir kebat ni, dan semestinya memang guru perlu banyak bersoal jawab agar murid-murid ni memahami apa yang mereka isi di dalam peta pemikiran tersebut. Contoh peta alir, saya pernah ajar peta alir dalam bahasa Inggeris tahun 4. Mereka menulis semula kronologi cerita bahasa Inggeris untuk mereka memahami cerita tersebut. Sebab kebanyakannya murid pendidikan khas ni, mereka lebih memahami pembelajaran tu apabila ada gambar, visual. Mereka kebanyakannya kecerdasan lebih kepada visualistik lah. Banyak melihat gambar, dan apabila kita guna peta minda tu, peta minda tu, I think terutamanya, mereka boleh nampak, mereka faham, pada kotak pertama peta alir contoh, ceritanya sebegini dan akhirnya macam ni, macam tu. So bolehlah, cumanya
perkataan tu perlu ringkas. Cerita di dalam, contoh kita bila mengajar bahasa Inggeris, ayat-ayat di dalam cerita tu perlu lebih ringkas, atau dalam English kita panggil simple lah, supaya mereka dapat memahami cerita dan dalam masa yang sama mereka dapat mempelajari sesuatu yang baru, terutamanya menambah vocabulary mereka di dalam bahasa Inggeris. Pengalaman saya selama 1.5 tahun mengajar murid pendidikan khas masalah pembelajaran, yang semestinya semua tahu, sedia maklum ada, kalau masalah pembelajaran dia murid kategori autism, hyperaktif, sindrom Down, lambat perkembangan dan begitulah, kecuali pekak dan murid masalah pendengaran dan masalah penglihatan. Kebanyakannya ada, tapi kebanyakannya masalah pembelajarannya begitulah kategorinya. Jadi cara saya melaksanakan PDPC dalam masa yang sama mengamalkan PAK 21. Semestinya saya menggunakan elemen didik hibur. Yang pertama, adanya video, lagu-lagu, selalunya di dalam induksi ataupun dalam pengayaan, sebab untuk merangsang murid-murid semasa bersoal jawab. Kadang-kadang selalunya lah, yang berdasarkan pengalaman saya, murid pendidikan khas ni mereka tidak dapat bayangkan sesuatu perkara tu apabila kita bercerita sahaja. Mereka memerlukan bahan rangsangan lain seperti gambar, video, lagu, dan juga guru itu berlakon sendiri. Saya pernah berlakon menjadi haiwan untuk memahamkan murid tersebut tentang sifat haiwan itu sendiri, iaitu monyet. Jadi boleh bayangkanlah cikgu perempuan memakai tudung menjadi monyet di dalam kelas. Tapi itulah yang saya gunakanlah pendekatan di dalam PDPC, didik hibur dan juga elemen muzik. Itu saya rasa saja. Terima kasih. Kembali kepada moderator. Okey, terima kasih saudari atas perkongsian itu tadi dan juga pandangan serta perkongsian yang telah diberikan. Baik, saudara-saudari, kita hari ini memang agak bertuah ya, kerana kita telah pun mendengar pengalaman, pandangan bekas siswa guru daripada IPG Kampus Ilmu Khas, iaitu daripada di bawah bimbingan Pusat Kecemerlangan Kemahiran Berfikir yang dianjurkan oleh IPG Kampus Ilmu Khas pada hari ini. Seterusnya, saudara-saudari juga hari ini diberi peluang untuk membicarakan pengalaman-pengalaman, yang mana pengalaman-pengalaman dan perkongsian ini dapat menjadikan sebagai panduan atau bimbingan kepada rakan-rakan guru atau adik-adik guru, siswa guru pelatih yang akan pergi ke sekolah menjalani praktikum, akan menjalani intensif serta akan posting ataupun akan mengajar di sekolah kelak. Okey, terima kasih kepada ketiga-tiga panel yang telah membuat perkongsian atau memberi perkongsian tentang budaya kemahiran berfikir kebat di sekolah masing-masing. Dan nampaknya ternyata alhamdulillah ketiga-tiga panel telah berjaya, pada hemat saya mereka berjaya melaksanakan kebat di sekolah masing-masing walaupun pada era pandemik COVID-19 ini. Okey, sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, kita juga pada hari ini bertuah kerana kita dapat bersama dengan ketua atau penyelaras Pusat Kecemerlangan Kebat IPG Kampus Ilmu Khas Zon Tengah, iaitu Puan Faridah. So, selamat datang kepada Puan Faridah selaku penyelaras kebat, dan terima kasih kerana sudi untuk hadir bersama-sama kita pada hari ini. Dan barangkali mungkin ada beberapa sedikit pandangan ataupun pesanan Puan Faridah kepada bekas-bekas guru pelatih kita atau siswa guru kita untuk di dalam era memudayakan ataupun dalam suasana memudayakan kemahiran berfikir kebat ini. Silakan Puan. Okay, Assalamualaikum dan terima kasih kepada pengurusi dan juga moderator Encik Roman, yang beliau juga adalah merupakan ketua bagi Biro Jaya Muda kita bagi tahun ini. Jadi yang pertama, saya nak mengucapkan tahniah kepada para panel kita, 3 orang para panel kita yang sudi hadir dan bersama kita pada hari ini. Okay, yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Tuan Pengarah kita,
Tuan Haji Wan Yusof, dan juga kita mengucapkan terima kasih kepada pihak pentadbiran yang juga merupakan timbalan pengarah kita, juga biro multimedia kita yang diketuai oleh Puan Hazimah untuk melaksanakan aktiviti kita pada hari ini. Alhamdulillah. Di sini saya mengucapkan syabas kepada semua siswa guru yang berada di IPG kampus Al-Muhas kita, dan mereka ni saya yakin apabila mereka keluar daripada IPG KAK, mereka merupakan guru-guru yang bersedia untuk memimpin kelas mereka dalam PDP, terutama dalam membudayakan kemahiran berfikir. Jadi jika kita lihat daripada apa yang dijalankan di sini, kami sebagai pusat kecemerlangan kemahiran berfikir, kami sebenarnya mempunyai beberapa tugas yang kami laksanakan. Di sini saya nyatakan beberapa bidang tugas dalam pusat kecemerlangan kemahiran berfikir IPG Kampus Al-Muhas. Di antaranya kami memastikan hala 7 kita punya PKKB adalah selaras ditetapkan oleh IPGN, di mana antaranya kami memantau dan menghasilkan memastikan penerapan kebat dalam pengajaran dan pembelajaran dalam kalangan pensyarah akademik dan juga siswa guru yang berada di sini. Kemudian di antaranya juga kami sebagai pusat dianggarkan ramai di kalangan para pensyarah kami ini boleh dijadikan pakar rujuk kepada agensi-agensi lain sekiranya ingin meminta bantuan dan sebagainya daripada bimbingan para pensyarah kami di sini. Kemudian di antaranya lagi kami menguruskan dan melaksanakan yang berkaitan dengan kebat, di mana kami melatih yang tugas utama kami di sini yang saya bawakan pada hari ini, kami melatih siswa-siswa guru kami untuk menjadi jurulatih muda, dan mereka ini akan membimbing dan membantu rakan-rakan mereka untuk lebih baik dalam amalan membudayakan kemahiran berfikir. Jadi saya ucapkan terima kasih dan tahniah kepada semua yang terlibat pada hari ini. Terima kasih. Saya serahkan kepada moderator kita. Terima kasih Puan Faridah atas penerangan dan juga pandangan serta nasihat Puan Faridah kepada siswa guru yang ada di dalam IPG, yang ada di luar sana, yang bakal menjadi guru. Dan ternyatalah bahawa apa yang dilihat ataupun apa yang berkata oleh Puan Faridah tadi, bahawa kita yakinlah bahawa pusat kemahiran berfikir aras tinggi zon tengah iaitu di IPG KAK nampaknya sedang berjaya melahirkan para guru atau siswa guru yang dapat membudayakan kemahiran kebat dalam PDPC di sekolah. So harapan kita semoga pusat kecemerlangan kemahiran kebat atau kemahiran berfikir ini dapat diteruskan dan mendapat kerjasama ataupun mendapat satu sokongan daripada pihak-pihak yang tertentulah. Itu saja yang dapat kita katakan, dan untuk hari ini saya kira cukup setakat ini untuk slot kita, dan kita akan berjumpa pada slot yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam bahagia.